Saya juga bangun untuk membahas rancangan undang-undang akta, meminda akta hasutan 1948. Saya pikir apabila Yang Amat Perdana Menteri Ahli Parlimen Pekan mengumumkan pada malam menjelang Hari Malaysia tahun 2011 dahulu bahawa akta hasutan ini akan dihapuskan. Dan selepas itu diulang lagi pada Julai 2012. Saya pikir Yang Amat Perdana Menteri berniat baik untuk menambah baik sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Dan kesungguhan beliau itu kita boleh lihat dalam tindakan beliau untuk menghapuskan beberapa undang-undang yang dikatakan draconian, termasuklah ISA, Emergency Ordinance dan sebagainya. Kita juga lihat dari segi beberapa nilai-nilai demokrasi yang beliau sendiri perjuangkan. Tetapi apabila kita lihat apa yang telah berlaku di antara 2012 dan 2014, khususnya dalam menangani media sosial pada hari ini. Saya mengambil contoh satu akaun di Facebook yang bernama Semenanjung Melaya Anti Sabah dan Sarawak yang telah berjalan sekitar 2012, 2013 dan sehingga awal 2014. Pemilik akaun ini berani menulis posting seperti disampaikan buat rekan-rekan Semenanjung bagi diorang babi, jangan bagi hati. Kau orang budak-budak Sabah dan Sarawak kasih makan anjing. Memanglah sepatutnya budak-budak Kristian Sabah dan Sarawak seperti babi. Lepas itu bermacam-macam lagi. Parti saya, Tan Sri, telah membuat laporan polis. Sekurang-kurangnya 2 laporan polis kita buat. Yang berhormat Menteri Mosti, menteri daripada parti saya juga telah membuat siasatan, membuat laporan polis. Kita tidak tahu apa kesudahan dengan laporan-laporan polis ini. Cuma apa yang kita lihat, akaun ini mulai tahun lepas hilang. Persoalan di hadapan kita ialah di era cyber ini, bolehkah kita memastikan supaya tidak ada manusia seperti ini yang boleh atau mana-mana media yang berani menulis perkara-perkara yang sangat menghasut seperti ini. Saya yakin seperti juga yang disebutkan oleh rekan-rekan sebentar tadi yang juga menghina agama Islam dan sebagainya. Sebelum ini tidak pernah ada orang yang berani menyatakan perkara-perkara yang begitu menghasut, menyakitkan hati. Dan sebenarnya pada ketika akaun itu masih lagi di Facebook, saya amat khawatir, khususnya di negeri Sabah, boleh berlaku kekecohan, boleh berlaku pergaduhan, boleh berlaku permusuhan di kalangan kaum, berbilang kaum dan sebagainya. Dan ini memang benar sebab bagi saya, pada ketika itu saya berada di Bangkok. Saya telah menerima pelbagai panggilan apabila melihat posting dan akaun di Facebook seperti itu. Persoalan hari ini ialah bagaimana kita menangani. Ada cadangan tadi daripada Suruhanjaya, multimedia dan sebagainya. Tetapi apakah ini efektif? Silakan, Bukit Lugur. Terima kasih Tuan, terima kasih Tan Sri Speaker. Kenapa kita perlu Sedition Act ini? Terima kasih. Bila kita sudah ada undang-undang yang sedia ada. Okey, terima kasih. Tuan Speaker. Silakan. Tuan, saya lihat freedom of speech pun perlu ada batasnya. Sebab saya juga rasa tak seronok bila tengok dalam Facebook ada orang ucap selamat Hari Raya Aidilfitri dengan ada gambar baguteh, ada gambar anjing dan sebagainya. Dan saya ingin bertanya pada Tuan, situasi seperti di New York pada hari ini, ketegangan antara the black and the white, Tuan rasa apa sepatutnya akta yang perlu digunakan untuk menangani? Saya juga tak mahu negara kita suatu hari menjadi sebegitu. Jadi apa akta yang sepatutnya kita gunakan untuk menangani isu seperti itu? Jadi Bapak Tan Sri dan sahabat saya daripada Bukit Lugur, memang betul ada undang-undang, boleh digunakan penal code dan sebagainya. Persoalan dia, kita tidak kenal siapa orang ini. Apabila kita membuat laporan polis, kita tidak tahu pun, pihak polis pun tidak dapat mengesani siapa orang ini, siapa yang mau didakwa. Hasutan sudah dibuat, tapi kita tidak kenal hantu yang tulis ini. Orang yang menulis ini tidak tahu di mana dia duduk. Di dalam era globalisasi ini, situasi sudah berubah. Tetapi bagaimanakah dalam era globalisasi ini kita menangani hal-hal seperti ini? Itu persoalannya. Yang di New York ini, bagaimana kita menangani perkara yang baling batu sembunyi tangan? Kita tidak kenal orang ini. Oleh sebab ini di alam maya. Sebab itu saya memikirkan bahwa memang ada kewajaran akta hasutan ini diteruskan.
Cuma oleh kerana kita ini sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan kita ini mau maju ke hadapan, saya pikir yang mau berhormat Perdana Menteri niat dia ikhlas untuk maju ke hadapan. Pada ketika kita mau maju ke hadapan dan mau meneruskan akta hasutan ini, kita tidak perlu kita keterlaluan. Saya ambil satu contoh. Ini kumpulan Sabah Sarawak keluar Malaysia, SSKM, yang dibangkitkan awal tadi oleh Yang Berhormat Penampang. Kumpulan ini kumpulan cyber. Kita tidak usah tahu dia punya ketua, dia bukan berdaftar dan sebagainya. Tapi dari segi kesannya, gulungan-gulungan muda dan rakyat ramai masyarakat di Sabah sudah pun terpengaruh, tanda tangan sana-sini dan sebagainya. Dan dalam pemerhatian saya, ramai yang telah membenci kerajaan secara membuta tuli hanya kerana hasutan daripada cyber. Saya tidak mau mengatakan bahawa tindakan-tindakan oleh kumpulan SSKM ini yang telah berjalan ke tamu dan meminta tanda tangan, membuat petition kononnya kalau dapat mengumpul tanda tangan sampai 300,000 boleh dihantar ke bangsa-bangsa bersatu dan bolehlah meminta supaya Sabah yang dikeluarkan daripada Malaysia. Saya mengatakan mereka itu salah. Dalam sistem demokrasi mereka ini berhak, itu hak mereka. Tetapi persoalannya di sini ialah sejauh mana yang dikatakan berkecenderungan menghasut itu. Tetapi jika sekiranya kita biarkan ini, bolehkah kita menjamin ketentraman awam? Apakah kemungkinan adanya pergaduhan dalam masyarakat? Sebab itu saya mengatakan bahwa perkara ini perlu ditangani. Walau bagaimanapun, kita tidak perlu letakkan satu illustration yang mengatakan bahwa Section 3 ini excites the person or group of persons to demand for the succession of State B from Malaysia such act is seditious. Tidak perlu mengatakan yang ini adalah seditious. Kalau besok-besok saya ini dalam parti saya ini buat manifesto mengatakan kalau kami menang, kami buat satu referendum untuk meminta semada kita ini mau terus dalam Malaysia atau tidak. Apakah dengan membuat satu manifesto itu saya boleh dikenakan saya ini menghasut? Itu yang kita takut. Sebab itu saya mengatakan, sebab itu saya mengatakan ini buang. Tidak perlu diletakkan ini, buang daripada pindaan. Kalau dia sudah dibuang, banyak terima kasih. Sebab persoalan tafsirannya dan banyak kemungkinan boleh berlaku. Sebab itu tidak perlu yang keterlaluan, tidak perlu yang overkill, sama ada dari segi denda dan sebagainya. Tetapi tidak perlu mengatakan yang akta hasutan ini tidak perlu lagi. Seperti mana yang saya katakan tadi, memang diperlukan di situ, tetapi disinilah letaknya bagaimana integriti pelaksanaan dan penguatkuasaan akta ini. Siapa yang awal dulu itu? Saya bagi Penampang dulu lah, sahabat Penampang, sebab dalam bahasa yang sama. Silakan Penampang. Terima kasih Tan Sri Speaker dan Yang Berhormat Tuan. Saya ada baca Yang Berhormat Tuan di surat khabar hari ini di Sabah bahawa Yang Berhormat Tuan telah mengesahkan bahawa Parti APCO Barisan Nasional tidak akan sokong pemindahan berkenaan dengan Section 3 satu illustration inilah tafsiran ini ya. Tetapi Dato', tahukah Dato' bahawa substantive law di dalam akta sedition ini, akta hasutan ini, ternyata bahawa secession masih salah dalam undang-undang, yaitu dalam 3(1)B. So secession dengan izin is still an offense, and I don't know what is your position on that. Thank you. Terima kasih Yang Berhormat Penampang. Sebenarnya Yang Berhormat, dalam perkara 20 syarat-syarat kita Sabah untuk bersetuju membentuk Malaysia sudah pun tertulis dalam perkara 7. Dalam bahasa Inggris, there shall be no right to secede from the federation. Memang sudah ada sana. Dan akhirnya, akhirnya perkara 7 ini telah diserapkan dalam perlembagaan persekutuan, memang ada di sana. Sebab itu saya mengatakan, tidak ada kewajaran untuk meletakkan illustration ini, sebab jika sekiranya ada orang yang bergerak dan membuat langkah-langkah yang succession ini, undang-undang sudah ada. Undang-undang sudah ada. Cuma apabila diletakkan di sini menjadi seditious, itu satu perkara yang boleh. Itu saya mengatakan bahwa ini harus dibuang. Undang-undang sudah ada dalam hal ini sebenarnya Yang Berhormat. Pada ketika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan menghapuskan akta hasutan itu,
adalah pada hari menjelang sambutan Hari Malaysia. Hari Malaysia ini kita raihkan karena kita ada perjanjian Malaysia. Dan perjanjian Malaysia ini ada jaminan-jaminan tertentu dalam hal-hal kebebasan beragama dan sebagainya. Tetapi yang menjadi kerisauan kita selama ini, Tan Sri yang dipertua ialah apabila kita membawa bahan-bahan keagamaan, kerohanian daripada luar, khususnya daripada Indonesia, masuk ke sini dan sering ditahan di KLIA. Dan kita menghadapi masalah. Saya mohon juga supaya pegawai-pegawai penguat kuasa khususnya yang berada menjalankan tugas di point of entry seperti di KLIA dan point entry yang lain itu jangan coba-coba menggunakan kuasa menteri. Sebab dulu ada pegawai-pegawai ini yang coba-coba menggunakan kuasa menteri dalam menguatkuasakan undang-undang peraturan tertentu dalam akta custom. Mereka mengatakan tertakluk kepada undang-undang tertentu dan akhirnya bila kita kaji sebenarnya itu kuasa menteri. Jadi soal di sini ialah soal penguatkuasaan sebenarnya. Agama ini begitu sensitif, agama ini begitu penting. Rukun negara pun telah memperakui, meletakkan dan bersatu kepercayaan kepada Tuhan dan sebagainya. Sebab beberapa cadangan pindaan dalam akta hasutan ini yang kita lihat sebagai keterlaluan. Jadi saya bagi pihak parti saya, kami tidak ada masalah untuk menyokong akta ini, pindaan ini. Sebab niat kita satu saja. Kita mau supaya negara Malaysia ini sentiasa harmoni dan tentram. Kita tidak mau yang Malaysia ini akhirnya porak-poranda. Dan kita tahu, semua kita tahu, hal-hal seperti bangsa, kaum, agama dan sebagainya dengan senang boleh digunakan oleh sesiapa juga pihak yang bertanggung jawab untuk memporak-porandakan perpaduan di kalangan kita. Saya berharap akta ini dapat menangani orang-orang yang bertanggung jawab seperti ini. Sekian, saya mohon menjawab. Terima kasih.